Hai guys, Assalamualaikum and apa khabar? Aku harap korang and family dalam keadaan sihat di musim penyakit ini. Please stay at home, jangan keluar rumah kalau tak perlu. Cukuplah sekadar berada di rumah dan layan teori One Piece dari channel Kimi Scoverto. Alright, pada hari yang penuh barokah ini di bulan Rejab, aku akan menyajikan korang dengan sebingkisan perbahasan berkenaan istilah yang diguna pakai dalam anime. Tak perlu lagi kiranya untuk aku berceloteh panjang sebab tajuk pun dah terpampang bersama video ini, iaitu perbahasan berkenaan istilah canon, non-canon and fillers. So tanpa terhegeh-hegeh lagi, jom kita menantun. Tapi sebelum kita terburu-buru nafsu kuda padi, diingatkan sekali lagi kepada penonton-penonton sekalian umat agar jangan lupa untuk menekan butang skircap dan tombol loceng agar korang tak terlepas upload terbaru dari channel ini. Mari kita jadikan channel ini sebagai sebilah platform umpama kadok yang berjaya menaiki junjung supsap ke atas. Dan jangan lupa juga untuk share channel ini kepada kawan dan taulan agar channel ini berjaya lonjak hingga ke 100,000 subscriber. Ikuzu, yarodomo. Yang pertama, canon. Apa yang dikatakan canon ini? Ana tanya, Ana yang jawab. Canon adalah istilah sesuatu yang ada di manga One Piece dan dalam manga-manga yang lain juga. Macam yang kita tengok kat anime, iaitu cerita utama yang diadaptasikan dari manga tanpa diubah sedikit pun walaupun sebesar debu. Bukti kan? Baiklah Tuan Haji Bakhil bin Kedekut, dengar molek deh. Contohnya, banyak sekali scene dari anime ini diadaptasikan dari manga. Maksudnya, apa yang ada dalam manga, itulah yang ada dalam anime tanpa diubah sedikit pun. Hasil kajian yang dibuat menemui 75% scene di anime One Piece adalah canon, iaitu ia terdapat dalam manga. Selain scene yang canon, ada juga benda lain yang canon, iaitu karakter, buah devil dan pulau-pulau. Contoh karakter canon adalah Luffy, Zoro, Nami, Garp, Dragon, Akainu dan banyak lagi lah. Contoh buah devil yang canon pula, Gomu Gomu Nomi, Merah Merah Nomi, Magu Magu Nomi, Gura Gura Nomi, Yami Yami Nomi dan banyak lagi. Contoh tempat yang canon, Wano, Whole Cake Island, Mary Jua dan banyak lagi. So pendek kata, apa yang ada dalam manga yang diadaptasikan dalam anime tanpa diubah, itulah canon. Yang kedua, non-canon. Mungkin penjelasan tentang non-canon ni aku akan huraikan lebih panjang sebab nak bagi korang semua jelas. So bagi korang yang hanya menonton anime, korang kena dengar baik-baik penjelasan ni. Pertama sekali, non-canon adalah sesuatu yang korang tak boleh gunakan dalam mana-mana sahaja atau apa-apa jenis perbahasan. Sebab non-canon ni tak ada asas. Maksud tak ada asas adalah non-canon ni tak ada dalam manga. Wah, betul punya marah kawan tu ya. Bukan marah, kita bincang. Takkan scene non-canon tak ada dalam manga? Ya, tak ada. Memang tak ada 100%. Semua yang ada dalam manga adalah canon, iaitu ciptaan sepenuhnya Ichiro Oda. Jadi istilah non-canon ni hanya berlaku dalam anime One Piece. Sama macam canon juga, non-canon pun ada karakter, buah devil dan tempat-tempat. Okey, yang aku senaraikan ni semua adalah non-canon. Contoh karakter non-canon yang pertama, Shepard atau Condoriano. Dia adalah komander dalam Marine Headquarter yang datang ke G8 untuk buat inspection. Dia juga adalah Special Inspector yang mempunyai authority lebih tinggi dari base commander. Dia tak mempunyai special abilities, melainkan special weapon bernama Eagle Launcher. Ingat lagi tak dengan dia ni? Alright, yang kedua, Apis. Bukan. Yang ni. Apis adalah anak gadis muda yang tinggal di Warship Island. Dia bertindak sebagai main ally Straw Hat Pirates masa kat Warship Island Arc. Dia adalah seorang anak kecil yang berani yang cuba sedaya upaya dalam menyelamatkan kawan dia, iaitu Ryu. Ryu adalah Sennen Ryu, iaitu naga berusia 1000 tahun. Yang ketiga, Lily S. Tomak. Lily atau juga dikenali sebagai Lily the Gutton adalah seorang gegasi yang muncul di Zed's Ambition Arc. Dia adalah anak kepada Pence Fry. Sebagai seorang giant, Lily mempunyai kekuatan fizikal yang tinggi dan dia juga pemakan buah devil Mini Mini Nomi.
Okey, untuk buah devil non-canon pula, kalau aku boleh bagi contoh adalah Kama-Kama Nomi. Kama-Kama Nomi adalah buah devil jenis Paramecia. Buah devil ini memberi keupayaan kepada penggunanya untuk memiliki kuku yang panjang dan tajam dan mampu menghasilkan bilah tajam di udara yang berupaya menghiris lawannya pada jarak jauh. Buah devil ini dimakan oleh Eric. Kita dapat saksikan keupayaan buah devil Kama-Kama Nomi ini semasa Luffy bertarung dengan Eric masa di Warship Arc. Yang kedua adalah buah devil non-canon Gutsu Gutsu Nomi. Gutsu Gutsu Nomi adalah buah devil jenis Paramecia yang memberi keupayaan kepada penggunanya mencairkan besi. Buah ini telah dimakan oleh Bill. Kita dapat saksikan keupayaan buah devil ini semasa di Silver Mine Arc. Namun keupayaan buah ini adalah bergantung kepada arang. Semakin banyak arang yang dimakan, semakin berkuasa buah tersebut. Aku tertanya-tanya, mungkin Billy ini sesuai kalau bertarung dengan Akainu, pengguna buah devil Magu-Magu Nomi. Yang ketiga adalah buah Ame-Ame Nomi. Buah devil Ame-Ame Nomi atau dalam bahasa Inggeris bermaksud candy ini memberi keupayaan kepada penggunanya dalam menghasilkan, mengawal dan bertukar menjadi candy sirap. Buah devil ini adalah jenis Logia. Ia dimakan oleh Gasparde dan kita dapat lihat keupayaan buah devil ini semasa Gasparde melawan Luffy. Alright, aku rasa cukup dulu untuk buah devil. Manakala tempat non-canon pula, contohnya Gold Island, Hand Island, Gold Island, Clockwork Island dan sebagainya. So basically, non-canon ini adalah sesuatu yang ada dalam anime tapi tak ada dalam manga. So istilah non-canon ini selalu akan ada dalam anime. Dan aku ingatkan sekali lagi, sebaik-baiknya jangan jadikan sesuatu yang non-canon ini sebagai bahan semasa berbahas. Sebab hujah kita tu akan ditolak bulat-bulat kalau orang tahu itu adalah non-canon. So aku harap korang jelas untuk non-canon. Yang ketiga adalah filler. Apa filler ni ya? Alright, istilah filler adalah satu istilah yang sangat masyhur bagi korang yang suka menonton Naruto. Cuma bezanya filler yang ada dalam One Piece adalah berbeza dengan apa yang ada dalam anime Naruto. Sebab filler dalam One Piece adalah berbeza dengan jalan cerita utama. Walaupun filler ni tak ada rantaian hubungan dengan cerita utama, tapi masih ramai yang tak dapat membezakan antara filler dan bukan. Alright, filler dalam One Piece terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah ketika staf Toei Animation menambahkan scene dalam episodnya, iaitu untuk menambahkan duration. Okey, contohnya semasa Toei menambahkan scene Katakuri yang muncul pada episod 825 yang bersamaan dengan cerita penyelesaian masalah Luffy dengan Sanji. Tetapi kemunculan Katakuri tersebut adalah dalam bentuk siluet yang datang mara ke hadapan. So korang boleh tengok anime episod 825 masa di penghujung episod tersebut. Sepatutnya Toei Animation memunculkan Katakuri pertama kali di episod 830 yang mengadaptasikan manga chapter 860 di mana Katakuri pertama kali muncul. Alright, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika staf Toei Animation menambahkan arc filler untuk memperpanjangkan lagi jarak antara manga dengan anime atau sebagai prolog untuk movie. Persoalannya, kenapa Toei Animation buat macam tu? Sebenarnya itulah pola mereka dari awal dalam anime One Piece. Biasanya Toei Animation akan menambahkan arc filler selepas arc utama berakhir. Contohnya lepas habis arc Lockdown, Toei Animation menambahkan arc Warship Island di mana Luffy bertemu dengan Apis. Arc Warship Island tersebut adalah filler dan tak ada dalam manga. So ni adalah antara arc filler yang pernah Toei Animation selipkan dalam anime One Piece. Dan one thing to bear in... Sorry ya guys, amateur hour. So ni adalah antara arc filler yang pernah Toei Animation selipkan dalam anime One Piece. Dan one thing to bear in mind, arc filler ni tak ada hubungan dengan cerita asli yang ada di manga. Yang pertama, arc Pasca Alabasta. Arc ni adalah filler yang menayangkan sudut pandang kru Mugiwara masing-masing lepas arc Alabasta. Arc ni ada di pertengahan arc Alabasta iaitu canon dan arc Gold Island iaitu filler. Yang kedua, arc Gold Island. Arc ini menceritakan bagaimana Luffy membantu seorang pakcik tua yang bernama Zeni yang ingin menjadi lanun. Arc ini ada di pertengahan arc Pasca Alabasta iaitu filler dan arc Ruluka Island yang juga filler. Yang ketiga,
arc Ruluka Island. Arc ini menceritakan tentang Luffy yang terjebak dalam kejadian aneh yang disebut sebagai Rainbow Mist. Arc ini berada di pertengahan antara arc God Island filler dan arc Jaya Island, iaitu canon. Yang keempat, arc G8. Arc ini menceritakan Luffy yang jatuh dari Skypiea dan mendarat di markas G8. Padahal di manga, Luffy mendarat di laut bebas dan bukan di pengkalan G8 Angkatan Laut. Arc ini berada di pertengahan Skypiea Arc, iaitu canon, dan Ocean's Dream Arc filler. Yang kelima, Arc Ocean Dream. Arc ini bercerita tentang Luffy dan kawan-kawan yang kehilangan ingatan mereka. Semua scene dalam arc ini adalah filler, termasuklah scene Zoro membuat luka X di dada Luffy, yang mana kalau orang tak tahu pasal istilah filler ini, diorang akan menganggap luka X Luffy yang sekarang adalah berpunca daripada Zoro. Arc ini berada di pertengahan antara G8 Arc filler dan Long Ring Long Land Arc. So, aku rasa cukup lah kot contoh. Dan sekali lagi diingatkan, filler tak ada kena-mengena dengan jalan cerita utama. Sebenarnya aku tak salahkan korang kalau nak layan just anime saja. Yalah, tak semua yang suka membaca kan. Cumanya kalau korang nak berdiskusi ke, nak berbahas ke, please guna sumber-sumber yang canon. Contoh yang aku boleh bagi, material canon adalah original manga One Piece, SBS One Piece, data book One Piece dan statement-statement dari Oda, iaitu dari pelbagai media. Contoh macam yang pertama, sesi temu bual, Twitter Oda dan sebagainya. Alright, sampai sini saja perbahasan atau penjelasan kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di video akan datang. Thank you for your time being here and the support for all this while. Thank you so much guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.